Selamat pagi semua. Selamat kembali ke Peach Tree Morning Show. Hari ini hari Jumaat, 20 hari bulan Mac. Ini pemilik Peach Tree Cafe, Stanley dan saya, Alison. Hari ini kami sangat gembira kerana kami dapat persoalan penting dari United Kingdom, dari Anna. Mari kita dengarlah soalan ini. Selamat pagi, nama saya Anna dan saya menghubungi anda dari United Kingdom. Saya ada dua soalan untuk anda hari ini. Kedua-duanya berkaitan dengan kemurungan. Ramai orang di persekitaran saya yang menderita kemurungan, sama ada secara ringan atau serius hingga kena makan ubat. Soalan saya, apakah benih yang saya patut tanam agar tak melihat orang yang tertekan dalam hidup saya? Dan kedua, apakah yang saya boleh berlaku atau beritahu mereka supaya menggunakan 4 langkah untuk menyembuhkan diri daripada masalah kemurungan ini? Terima kasih Anna atas soalan yang hebat. Anna seorang graduan Sedona College of International Management, sekolah perniagaan yang baik. Ya, sekolah perniagaan yang baik. Persoalannya ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah bagaimana agar kita tak lihat orang yang murung dalam kehidupan kita. Bahagian kedua ialah bagaimana memberi cadangan kepada orang murung dan menolong mereka. Pertama, saya nak kata saya juga kenal ramai orang yang depres. Saya nak kata bukan sesuatu yang memalukan untuk mengakui anda depres atau menghadapi isu-isu depresi. Kerana kita memang ada problem-problem kemurungan ni. Dia bergantung kepada betapa serius keadaannya. Setiap orang ada hari yang buruk. Boleh panggil sebagai hari buruk atau hari murung. Saya rasa ini soalan yang universal yang baik untuk dibincangkan. Terima kasih kerana bertanya soalan ini. Ini kali pertama kami dapat soalan ini. Tujuan kita memilih soalan ini ialah untuk membincang kerana dapat menolong ramai orang di dunia ni. Apakah pendapat anda tentang sebab-sebab depresi atau benih kemurungan? Saya berpendapat ramai orang jumpa saya kerana kerja saya membantu mereka. Dalam 20-30 tahun lalu, ramai orang murung jumpa saya dan mereka tanya apa yang boleh dilakukan oleh mereka. Susah untuk saya membantu mereka kerana saya tiada masalah yang sama. Saya agak bertuah. Saya tiadanya depresi ataupun kemurungan dalam kehidupan saya. Susah untuk saya memahami mereka. Mereka kata jika anda seorang kaki botol, dapat bantuanlah dari bekas kaki botol. Bagi saya tak pernah ada masalah ni. Tapi selepas membantu ramai orang yang jumpa saya, dan saya juga tinggal bersama-sama guru saya selama 30 tahun. Ramai yang tertekan jumpa guru saya. Kadang-kadang saya buat terjemahan untuk guru. Bertahun-tahun saya dengar apa yang dia kata kepada mereka mengenai hal ini. Bagi saya, seseorang yang depresi berkecenderungan mementingkan dirinya sendiri. Fokus diri sendiri saja. Anda tak boleh pergi ke orang murung dan berkata, hentilah risau tentang diri dan cuba tolong orang lain. Dia perkara akhir mereka nak dengar. Sesuatu menghantui perasaan mereka dan pemikiran mereka. Ini opresi mereka. Perasaan saya ialah cuba mematahkan orang berkenaan dari fokus diri sendiri dan cari jalan untuk mereka fokus masalah-masalah orang lain. Kata pepatah bahasa Inggeris, kami kata menggoncak wang daripadanya. Maksudnya kita kena tegur mereka sedikitlah. Saya berpendapat ada peringkat-peringkat berlainan. Jika keadaannya serius, mungkin lebih sukar kena jumpa doktor dan dapat perubatan.
mencari bantuan profesional. Jika tak begitu serius, kita boleh guna cara-cara mahir, contohnya upaya. Oh, apa itu upaya? Macam pepaya. Oh, maksudnya ialah cara yang mahir di dalam bahasa Sanskrit. Untuk menolong mereka, anda boleh mengheret mereka agar melakukan sesuatu untuk komuniti atau untuk kawan-kawan atau untuk orang lain. Ini mungkin agak sukar untuk mereka. Tapi jika anda mengajak mereka dengan mahir agar keluar buat sesuatu yang kecil untuk orang lain, ini akan menukar situasi mereka. Ya, ini akan menjadi macam ni. Saya sedang fikir tentang seseorang yang saya kenal yang ada masalah kemurungan yang teruk. Saya ajak mereka untuk memasak untuk orang lain. Tapi mereka tetap enggan. Mereka tetap fokus pada diri mereka sendiri saja. Mereka tak nak lakukan. Kemudian saya jemput mereka datang ke rumah saya untuk makan malam. Saya kata saya akan masak untuk anda. Apabila mereka tiba dengan orang lain yang saya jemput, saya kata, oh, sungguh ramai orang di sini. Kamu kena tolong saya ya. Tolong masak untuk mereka. Lalu mereka akan tolong. Maksud upaya ialah secara mahir anda mendayai seseorang dengan berhasrat mereka buat baik untuk orang lain. Kami menghabiskan masa secara mesra. Pengalaman yang bagus kerana mereka menolong saya masak untuk orang lain sepanjang malam tu. Hal ini membantu mereka keluar dari kemurungan mereka buat sementara. Jadi saya rasa beginilah cara untuk menolong orang lain secara helah. Menolong mereka menjadi meditasi yang seronok untuk berfikir cara-cara untuk mengajak mereka menolong orang lain secara tipu helah. Kadang-kala salah satu cara ialah untuk berpura-pura yang kami memerlukan pertolongan daripada mereka. Oh, sungguh pintar. Saya akan kata, contohnya, anda tahu seseorang melalui hari yang teruk, mereka mungkin bertengkar dengan pasangan mereka. Jadi ketika saya jumpa kawan ni, dia kelihatan tak gembira dan murung. Dan perkara pertama yang saya katakan ialah, ayah, semalam saya ada malam yang teruk sekali. Dia tanya saya, apa yang berlaku? Oh, pertengkaran lah. Lalu dia mula berbual-bual dengan saya dan lambat laut, dia mula menjadi ceria kerana dia fokus memikirkan cara-cara untuk menolong saya dan bagaimana untuk menolong orang lain pula. Ya, itulah upaya yang terkenal untuk kemarahan. Jika kita kenal seseorang yang marah, upaya yang terkenal ialah jumpa mereka dan beritahu mereka yang anda sendiri menghadapi masalah yang sama dengan harapan mereka menghulurkan bantuan. Jadi mereka boleh memberi bantuan. Apa yang tak berkesan ialah jumpa mereka dan kata, awak seseorang yang kuat marah sekali ya. Saya rasa boleh tolong kamu. Jangan buat begitu. Dengan meminta pertolongan daripada mereka, kita membebaskan mereka dari kemurungan tu. Cara yang bagus ialah, saya kata dalam depresi, boleh tak kamu buat apa-apa cadangan? Kemudian mereka mula menanam benih untuk menjadi bebas dari depresi. Kami sudah bincang tentang bahagian kedua soalan tersebut. Bagaimana kita boleh tolong kawan-kawan atau orang yang depres? Bagaimana dengan soalan tentang saya lihat ramai orang murung di sekeliling hidup saya sekarang berbanding dengan beberapa tahun yang lalu. Kenapa ni? Saya rasa kami dah bincang tentang bahagian pertama soalan Ana. Bagaimana saya boleh berhenti melihat mereka yang murung dalam hidup saya? Jika saya nampak semakin ramai orang murung dalam hidup saya, apakah sebab-sebabnya? Saya rasa seperti pen yang datang dari saya. Dan jikalau saya nampak orang murung dalam hidup saya, walaupun saya tak ada masalah ini, tapi saya nampak ramai mereka yang murung di hidup saya. Maksudnya saya ada benih-benih kecil sebegini dalam diri saya. Benih-benih kecil inilah yang mendorong saya melihat
mereka yang murung dalam hidup saya. Tadi kami berbincang tentang benih untuk kemurungan, ialah fokus dan pentingkan diri sendiri saja, tanpa memberi perhatian kepada keperluan orang lain. Jadi ini bermaksud mungkin saya ada sikit sifat mementingkan diri sendiri, dan ini telah menanam benih dan saya mula lihat orang murung dalam hidup saya. Dan jika saya lihat semakin banyak ramai orang begini, ini bermaksud saya semakin mementingkan dirilah. Benih-benih yang sangat kecil, ya, perbuatan-perbuatan yang sangat remeh-temeh, mungkin seperti abaikan orang lain, seperti mungkin tetamu rasa dahaga tapi saya tak hidang teh untuk mereka. Saya cuma fokus pada diri sendirilah. Saya sedang fikir apa yang diajar oleh Genshin Michael. Beliau kata orang di sekeliling kita adalah cermin yang mencerminkan diri kita. Tapi ada dua cara untuk layan orang di sekeliling anda. Pertama, apabila anda nampak ramai orang murung, satu cara ialah elakkan diri daripada mereka kerana ia tak seronok untuk meluangkan masa bersama-sama mereka. Saya rasa tak seronok. Mereka serupa nak seret anda turun. Lebih kurang macam anda sedang cuba nak tarik seekor lembu yang degil tapi mereka enggan bergerak langsung. Kadang-kadang kami perlu menjarakkan diri sikitlah. Cara yang satu lagi ialah saya panggil perangai seperti Peacock Warrior. Itu datang dari buku kuno yang kami sedang menterjemah. Dia bermaksud pahlawan merah tak mengelakkan diri daripada sesuatu yang berbahaya. Mereka ni bukan saja tak elak diri daripada bunga-bunga yang beracun, malah mereka makan bunga-bunga ni. Mereka cari bunga ni, mereka makan bunga ni dan bertukar menjadi bulu-bulu yang cantik. Maksudnya, sikap perlawan ialah anda cari mereka yang depres dan gunakan peluang ini untuk bantu mereka dengan lebih bersemangat. Ini adalah cara yang bagus untuk lihat situasi akan tukar apabila anda nampak ramai orang depressed di sekeliling anda. Apakah meditasi kopi yang anda boleh buat pada waktu malam jika nak selesaikan masalah ini? Maksudnya, apakah meditasi kopi untuk depresi? Mengenai masalah depresi, apakah meditasi kopi yang bagus untuk dilakukan dan apakah cara untuk buat ni? Saya rasa saya akan fokus pada tindakan menanam benih atau apa-apa yang berkaitan dengan menanam benih atau keprihatinan saya kepada orang lain. Semua perkara-perkara baik yang saya buat untuk menyokong dan membantu orang lain. Dan apabila saya fokus pada orang ni seperti menjaga keperluan mereka, walaupun ia hanya sesuatu yang kecil-kecil sahaja. Contohnya, saya boleh berfikir perkara-perkara kecil seperti kamu boleh cakap, saya hidangkan teh hari ini semasa Peach Tree Morning Show kerana saya ingin menangani masalah kemurungan saya. Anda pernah ajar kami satu pepatah, mentega menjadikan semua lebih sedap. Ya, saya dapat kan mentega untuk roti. Kadang-kala bagus kita bersyukur. Masukkan hal ini semasa meditasi kopi. Cuba fikir bagaimana mereka membantu anda dan berasa bersyukur. Perasaan ini bertentangan dengan perasaan depresi. Ya, saya perlu kata bahawa mereka yang depres biasanya mementingkan diri dan mereka tak bersyukur. Ini adalah dua gejala depresi. Mari kita buat ringkasan. Kita boleh fokus pada benih-benih, tak mementingkan diri sendiri, jangan rasa selfish dan berperhatian serta menjaga orang lain. Perbuatan yang kecil, ya, dan
dan meditasi pada waktu malam dan dedikasinya kepada kawan-kawan kita yang menghadapi depresi. Dan juga mungkin boleh adakan satu jurnal yang kecil yang boleh dibawa ke mana-mana. Anda tulis nama dan orang yang kamu beri sokongan atau bantuan, lalu kamu dapat meditasi kesyukuran ini. Ini adalah sesuatu perjuangan jangka panjang. Dia takkan habis dalam masa singkat. Depresi ini seolah-olah sesuatu yang kronik. Ia seolah-olah bersama-sama anda. Satu lagi perkara yang saya nak tambah ialah anda bertanya tentang bagaimana membantu rakan-rakan yang berkemurungan tu. Pada mula-mulanya mungkin kita boleh gunakan berbagai cara yang bijak untuk membantu mereka. Tapi jika mereka cukup terbuka ataupun mereka tak begitu depres atau mereka dalam mood yang baik, tak begitu depres lagi, dan jika mereka menerima idea benih atau 4 langkah, lebih baik berkongsi idea 4 langkah atau benih dengan mereka. Ini kerana 4 langkah dan cara menanam benih adalah seperti bermain bola keranjang di mana kita perlu lantai untuk memantul bola kembali. So, kami perlu orang lain untuk melaksanakan 4 langkah tu agar ia berfungsi. Ketika buat 4 langkah, secara automatik kita mengalirkan tumpuan kita kepada orang lain. Ini membantulah kita mencari seorang yang mempunyai keperluan yang sama. Dengan ini, ia memaksa kita untuk berfikir seperti apakah keperluan Geshe Michael, apa keperluan Stanley. Saya rasa 4 langkah adalah antidot yang sangat berkuasa untuk depresi. Apakah pendapat anda? Ya, saya rasa itu bagus. Adakah soalan untuk Isnin depan? Ya. Terima kasih semua untuk menonton Peachtree Morning Show. Dan jika anda ada soalan-soalan, sila hantar ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Dengan menghantar soalan-soalan, anda juga menanam benih untuk membantu ramai orang lagi. Baik, soalan untuk minggu depan Isnin. Oh, maaf tu. Ini soalan yang samalah tentang depresi. Ayo, depresi kembali lagi. Baik, soalan untuk minggu depan Isnin. Hai, nama saya Livia dari Ukraine, Romania. Anda mengatakan dalam episod sebelum ni, jika nak dapat hidup hebat, kita perlu lakukan 4 langkah hebat. Ini bermakna bercita-cita tinggi, berimpian besar, berancangan secara besar-besaran. Tapi kita belajar sejauh ni semua dari benih-benih kita kan, termasuk impian, fikiran, perancangan. Persoalan saya ialah apakah benih yang saya perlu tanam agar bercita-cita tinggi, berimpian besar dan berancangan secara besar-besaran untuk memiliki kehidupan yang hebat. Oh, ini soalan yang hebat. Untuk hari Isnin, kita ada pasangan yang istimewa, Seiji Aro Takahashi. Beliau seorang ahli kaki tangan yang sangat luar biasa di Sodana College Pengurusan Antarabangsa. Seorang dari Jepun dan Mexico bercampur-campur lah. Dan Noor Ibrahim dari Syria, beliau pernah bekerja untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dua orang multinasional ini sangat pintar. Mereka datang menjawab soalan pada hari Isnin. Saya rasa hari Isnin tentu akan hebat. Jadi jumpa awak kemudian. Terima kasih. Bye-bye.